حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وقال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai takbir Masjid Kelulut. Ucapan terima kasih sekali lagi kepada Kelab Kumbara Motor Kelulut, dan terima kasih kepada hadirin dan hadirat kerana dengan takdir yang baik, dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dapat bersama-sama dengan sekalian jamaah pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dikira sebagai satu pertemuan yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zilluhu, yang mana salah satu kelompok mereka yang mendapat naungan arasy Allah adalah mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Pertemuan ini tidak kerana atas dasar keduniaan. Pertemuan kita pada malam ini bukan atas dasar perniagaan. Pertemuan kita pada malam ini bukan atas dasar pertemuan kekeluargaan. Pertemuan kita pada malam ini adalah kerana Allah dan Rasul. Kita bukan satu daripada nasab keturunan darah yang sama. Kita bukan daripada satu aliran perniagaan yang sama. Kita bukan suatu daripada persatuan ataupun kelab yang sama. Tetapi kita berada pada satu syahadah yang sama. Kita mempercayai perkara yang sama. Kita mengimani akan rukun iman yang sama. Kita mengikuti akan rukun Islam yang sama. Maka inilah hasil perkara yang dibina oleh Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang agak mudah, tetapi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita satu perkara yang besar, iaitu bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sebab itu setiap satu majlis ada imam akan mendoakan akan semua jamaah yang hadir. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan himpunan kami, pertemuan kami di dalam rahmat-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam keredaanmu. Kenapa adanya permintaan marhumah? Mudah-mudahan rahmat itu
berada di dalam dunia dan berterusan sehingga akhirat, kerana salah satu golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zilluhu, pada hari itu kata Nabi tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Kenapa saya dan semua yang hadir perlunya naungan arasy Allah? Kerana kepanasan, kesengsaraan, kesusahan di padang mahsyar tidak ada perkataan yang siapa pun boleh ungkapkan, yang boleh memberitahu betapa sengsara, susahnya, azabnya di padang mahsyar. Cuma mereka yang bahagia di sana, salah satunya golongan yang mendapat naungan arasy Allah, mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian, malam ni tuan-tuan, sebenarnya saya rasa gembira kerana tuan-tuan sambut saya ni satu kegembiraan pada saya. Cuma saya nak minta maaf kepada Kelab Kembara Motor Kelulut, sebab sepatutnya saya ikut tentatif program adanya nak jalan-jalan ke kampung naik motor sebagai. Cuma tadi saya lepas pada Zuhur, saya lena sekejap, jaga-jaga pukul 6 tuan-tuan. Agak keletihan sikit dalam beberapa hari ini kerana saya baru sihat daripada ada sikit lah tuan-tuan keuzuran. Sihat saja saya terus mulakan kuliah ke Kuala Terengganu. Jadi agak selepas daripada uzur tu sikit, jadi biasalah tuan-tuan, barang lama ni baru kita sedar. Masa kita muda dulu tuan-tuan, bila kita menghadapi suatu keuzuran, kita rasa kuat sangat. Tetapi setelah kita mula berumur, kita menghadapi suatu keuzuran, kita rasa macam tak mampu tuan-tuan. Cuma kekuatan itu ada pada hati kita. Kita rasa kuat, kita ingin kuat. Kuatnya itu untuk agama. Kerana apa tuan-tuan? Kita kuat itu untuk agama. Kita kuat untuk mempertahankan agama. Kita kuat untuk menyatakan agama, untuk bawa manusia, diri kita, keluarga kita dan seluruh umat sejagat kembali kepada Allah. Kerana bila mana agama itu hilang, maka suatu bangsa itu akan hilang. Dan jika suatu bangsa itu hilang, maka budaya itu akan hilang. Maka bila budaya suatu bangsa itu akan hilang, maka tanah airnya juga akan hilang. Sebab itu bermula daripada agamanya. Kerana kuatnya agama, kuatnya sesuatu bangsa. Sebab itulah kita merasa kekuatan itu apabila kita lihat pada agamanya, demi agama. Sebab kita telah berjanji kepada Allah Rabbul Izzah pada tiap-tiap salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kita berikrar setiap kali salat pada doa iftitah, kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat kita menyatakan ikrar kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin. Setiap hari, setiap waktu kita menyatakan ikrar di hadapan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan setiap amal ibadatku, wa mahyaya,
dan hidupku ya Allah, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya arhamar rahimin, Allah pentadbir sekalian alam. Maka inilah pengakuan kita dan ikrar kita kepada Allah Rabbul Izzah. Sebab itu tuan-tuan, malam ini ingin saya ingatkan diri saya tentang suatu kegembiraan. Gembira dan sedih ini fitrah. Gembira, sedih, fitrah. Dia adik-beradik, dia pasangan yang baik. Ada gembira dan ada sedih. Ada laki-laki dan ada perempuan. Sebab itu malam ini saya ingin ingatkan diri saya apa itu kegembiraan pada orang mukmin. Maka ulama membahaskan perkara ini tentang sa'adah. Antara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, kegembiraan adalah apabila seseorang itu sampai kepada puncak ketakwaan. Apabila seseorang ini benar-benar bertakwa kepada Allah, maka orang ini telah mencapai kegembiraan yang hakiki. Bila ia benar takut kepada Allah, muslimin muslimat, saya belajar dan semua orang belajar makna yang mudah kita faham. Apa makna takut? Buat benda baik, tinggal benda jahat. Ini yang kita semua faham, saya faham, tuan-tuan faham. Masalah dia begini, kita dah buat benda baik, kita dah tinggal belum benda jahat. Kita dah laksanakan benda baik, tapi kita dah tinggalkan atau belum benda jahat dalam hidup kita. Mulut yang jahat, mata yang jahat, pendengaran yang jahat, tangan yang jahat, amalan yang jahat. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita menunaikan umrah. Banyak perkara baik yang kita buat. Kita tak melaksanakan salah satu daripada konsep takwa itu. Tapi apakah kita tinggalkan satu daripada konsep makna takwa itu sendiri? Iaitu kita dah buat baik, kita dah tinggal ataupun belum kejahatan-kejahatan yang diperintahkan oleh Allah agar kita tinggalkan. Kita tinggal tak kejahatan mulut, kejahatan pendengaran, kejahatan tangan, kejahatan kaki, kejahatan hati, kejahatan hasad dengki, kejahatan perkelahian, kejahatan kebencian. Kerana sampai Nabi jelas kepada kita tentang suatu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi ajar kepada kita tentang sejarah Futuhul Makkiyah, yang mana orang Mekah 13 tahun telah menginaya Rasulullah, menzalimi Rasulullah, membunuh umat Islam. Antara yang terbunuh adalah keluarga Yasir, antara yang dibunuh adalah keluarga Yasir, dalam keadaan yang benar-benar penuh dengan tragedi, dan Rasulullah melihatnya penuh dengan linangan air mata tanpa Nabi dapat memberikan bantuan. Cuma Nabi dapat menyatakan, berbahagialah keluarga Yasir, berbahagialah keluarga Yasir, berbahagialah keluarga Yasir. Dan 13 tahun maka melakar sejarah Sayyidina Bilal bin Rabah diheret dengan seekor kuda yang liar sehingga calar tubuh badan Bilal bin Rabah.
dan Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa kerana tiadanya kekuatan pada saat itu. Setelah apabila berlakunya peristiwa Futuhul Makkiyah, maka Rasulullah membuka kota Mekah bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih sayang dan kemaafan. Rasulullah memaafkan semua orang yang pernah menzalimi umat Islam, semua orang yang pernah menzalimi, mengkhianati akan umat Islam selama belasan tahun. Maka Rasulullah berikan kemaafan, menghilangkan kebencian, menggantikan dengan kasih yang tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam surah Al-Imran dinyatakan di antara kriteria ahli syurga, apa kata Allah? Wal afina 'anil nas. Dia boleh maafkan orang. Maka saya bertanya dalam diri saya, selama hampir 60 tahun saya hidup, tuan-tuan, siapakah ada orang yang saya benci di dalam hidup saya? Dan orang tersebut telahkah saya maafkan dan saya tukar kebencian itu dan saya gantikan dengan kasih sayang, kerana saya mengikut akan kalam Allah dan mengikut akan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika saya tidak mampu berbuat demikian, bermakna saya tidak boleh memenuhi kriteria sebagai seorang ahli syurga yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kerana sifat ahli syurga, kata Allah, wal afina 'anil nas, mereka boleh maafkan semua orang yang pernah menzalimi. Kita kata apa, tuan-tuan? Ustaz, nak maafkan orang ni sakit. Memang sakit. Tapi sakit kita tidak sesakit Bilal bin Rabah. Ustaz, nak menyayangi orang yang kita benci belasan tahun ini sakit, azab, derita, Ustaz. Tapi derita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tidak sederitanya keluarga Yasir, tidak deritanya keluarga Sumayyah, tidak sederitanya sahabat kita di Palestin yang kehilangan emaknya, yang kehilangan ayahnya, yang kehilangan anak-anak kecilnya, yang runtuh bangunan-bangunan rumah yang tersergam yang pernah mereka bina. Kita cuma sakit untuk memaafkan orang lain, tetapi ganjaran yang diberikan oleh Allah dengan kesakitan yang sedikit ini adalah syurga Allah. Maka pilihlah, kerana pilihan itu telah kita pilih di dalam dunia. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Setelah kita balik menemui Allah, tidak ada masa, tidak ada peluang, tidak ada ruang untuk kita memilih lagi, kerana kita telah diberi peluang ini untuk membuat pilihan kehidupan di akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh ulama tentang kebahagiaan, iaitu antaranya yang disebut oleh Abu Lais As-Samarqand. Orang yang bahagia, kata Abu Lais As-Samarqand, saat mereka ini mempunyai beberapa perkara dalam perjalanan hidupnya.
Yang pertamanya, kata Abu Laith As-Samarqand, mereka yang dapat mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begini, hidup ini menggambarkan saat kematian. Bagaimana seseorang itu hidup, begitulah gambaran saat kematiannya. Sehingga kan satu amalan yang dia istiqamahkan semasa hidupnya akan dilakukan dan diberikan oleh Allah peluang itu untuk dilaksanakan sebelum kematiannya. Kalau dia istiqamah salat malam, dia akan diberi peluang untuk salat malam, barulah Allah memerintahkan malaikat maut mencabut rohnya. Kalau dia ini istiqamah bersedekah, setelah ia bersedekah barulah dicabut rohnya. Jika ia istiqamah baca Quran, maka setelah ia membaca Al-Quran barulah ia diperintahkan untuk mencabut rohnya. Apa yang kita takutkan, tuan-tuan? Jika kita istiqamah dalam berbuat maksiat, jika kita masih istiqamah dalam melakukan kejahatan, yang kita takut saat kita sedang berbuat jahat dan selepas berbuat jahat, maka roh kita dicabut oleh malaikatul maut. Abu Laith As-Samarqand mengingatkan kita tanda kebahagiaan seseorang itu apabila dia besok bertemu dengan Allah dalam keadaan dia boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah ia berada dalam golongan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, masih hidup dulu kau tenang dengan hukum aku, kau tak pernah membantah hukum dan hakamku, engkau tidak pernah bosan dengan segala perintahku, maka hari ini engkau balik kepada Allah, kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ibnu Abbas menyatakan, siapa dan saat bila mereka yang mendapat salam daripada malaikat, mereka yang di dalam dunia taat kepada Allah, mereka yang di dalam dunia akur dengan perintah Allah, mereka tenang, yakni redha menerima segala hukum Allah. Hukum ni bukan ibadat saja, segala hukum yang berkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Saya selalu bercerita perkara yang kita terlepas pandang. Orang ingat setelah kita solat selesai, jangan tuan-tuan, kita dah semayang, kita rasa kita selesai. Belum tuan-tuan. Kita dah puasa, kita dah zakat, kita dah pergi umrah, kita dah pergi haji, kita rasa kita selesai. Belum tuan-tuan. Ada lagi cerita yang mengheret kita untuk masuk neraka. Antaranya cerita ibu ayah dengan anak-anaknya, antara cerita anak-anak dengan ibu ayahnya. Saya bila bercerita tentang ibu dan ayah, saya suka bersedih kerana saya merasakan saat
ibu saya meninggal dunia, saya rasa saya ada tidak menyampaikan satu hajat ibu saya dan dia terus pergi meninggalkan alam ini. Saya rasa amat terkilan sehingga hari ini walaupun telah belasan tahun. Tuan-tuan, sehebat mana solat kita, sebesar mana sedekah kita, sebanyak mana kita telah mengkhatamkan Al-Quran, tetapi ada masalah perkara yang kita tidak selesaikan dengan ibu dan ayah kita, maka kita tidak boleh mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berlakunya perkara ini, maka kita masih berada dalam keadaan orang yang tidak mendapat nikmat besok di akhirat kelak. Begitu juga tentang seorang ayah dan seorang ibu. Mereka rasa mereka besar berada di tempat seorang ayah dan tempat seorang ibu, sehingga di dalam satu hadis ada mengatakan Nabi menegur seseorang apabila ia memilih kasih di antara anak laki-laki dan anak perempuannya. Saya bertanya dalam diri saya sebagai seorang ayah, dan tuan-tuan bertanyalah sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu dalam masjid ini, dalam kita hidup dan membesarkan anak-anak kita, pernah tak kita memilih kasih di antara anak-anak kita? Jika perkara itu kita lakukan, tuan-tuan, maka besok kita akan didakwa oleh anak-anak kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pendakwaan di antara anak dan kedua ibu bapanya, dan ada pendakwaan di antara ibu bapa dan anaknya. Begitu juga dengan qarabah, adik kita, abang kita, kakak kita. Jika ada perselisihan sehingga sekarang yang kita tidak selesaikan, maka kita akan berada dalam keadaan kesusahan di padang mahsyar. Tuan-tuan, cerita mahsyar bukan cerita dunia. Cerita akhirat bukan cerita dunia. Di dunia kita boleh memberi alasan kerana kita ada mulut yang hebat, tetapi di akhirat apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup mulut kita kerana semasa hidup kita banyak memberi alasan. Bila diajak kepada kebaikan, kita rasa sibuk, kita beri alasan saya sibuk. Bila diajak ke masjid, kita kata apa? Saya sibuk. Bila ajak untuk melakukan ibadat yang sunat, kita rasa saya lemah. Saya lemah iman. Bila diajak untuk melakukan salat sunat, kita rasa saya tak mampu. Saya bukan ustaz, saya bukan orang masjid. Sampai bila kita ingin laksanakan. Saya faham dan semua orang pernah mendengar tentang hadis ini. Apabila jasad kita dibawa kepada liang lahat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nabi kata tiga yang akan mengiringi kita: harta, keluarga, dan amal saleh. Tapi Nabi bagi tahu kita, harta balik tahu, Nabi kata. Keluarga balik tahu, Nabi kata. Yang akan ikut engkau amal soleh.
Malangnya masa kita hidup, kita bermalas-malasan untuk buat amal saleh. Kita malas sembahyang sunat maghrib, kita malas sembahyang sunat isya. Kita kata nantilah, tunggulah, saya lemah. Kita tidak tahu bilakah ajal kita. Kematian tidak menunggu kita bertaubat. Kematian tidak menunggu kita berubah. Kematian tidak menunggu untuk kita melakukan amal ibadat. Kematian tidak menunggu kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi kita menjadi lebih baik menunggu kematian. Kita beribadat menunggu kematian. Kita bertaubat menunggu kematian. Kita melakukan menjadi diri sebagai akhlak yang baik, anak yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, seorang abang yang baik, seorang adik yang baik, kerana aku menunggu kematian. Kerana kata Allah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila takdir kematian ini berlaku, maka dia tidak akan awal dan dia tidak akan akhir. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang berakal, orang alim, orang bijak, Nabi sebut dua tandanya. Satu, dia muhasabah dirinya. Umur aku dah banyak, saya nak masuk 60 tuan-tuan. Saya kena tengok diri saya. Umur aku nak masuk 60 ni, aku buat apa? Aku buat apa? Aku guna untuk apa? Berapa banyak aku telah siapkan diriku untuk balik mana mau yang Allah Rabbul Azzah. Berapa tahun aku gunakan umur aku untuk melakukan amal saleh. Saya kena tanya diri saya. Kedua tandanya kata Rasulullah, iaitu wa amila lima ba'dal mauti, mereka yang beramal selepas kematiannya. Pertama, mereka suka muhasabah dirinya, mereka suka bertanya tentang dirinya. Yang kedua, iaitu mereka yang beramal bagi barang selepas matinya. Abu Les As-Samarqand sebut lagi tuan-tuan, siapakah orang yang gembira, mukmin yang gembira? Kata Abu Les As-Samarqand, mereka yang diringankan hisabnya. Besok kat sana tuan-tuan, cerita kita diceritakan oleh Allah. Dari umur 15 tahun sampai, kalau saya mati umur 63, saya memang minta tuan-tuan mati 63. Memang saya minta, ya Allah mati aku 63. Aku tak dapat ikut sunnah Nabi semua, tapi aku dapat mati ikut umur Nabi pun tak apalah. Memang saya minta tuan-tuan, saya dah pesan isi saya, anak saya. Dia kata, ayah minta umur ayah 63 tahun meninggal. Kamu bilang tahunnya, jika Allah kabulkan saat itu, ayah akan menemui Allah Rabbul Azzah. Di akhirat besok tuan-tuan, semua cerita kita akan diceritakan oleh Allah. Saya suka duduk, kadang saya menangis tuan-tuan.
Saya menangis kenapa tuan-tuan? Bagaimana saya nak menghadapi saat Allah ceritakan cerita saya besok di padang mahsyar dan semua orang melihatnya. Daripada kita akil baligh sampai saat mati. Dan cerita kita ini dicerita oleh Allah. Daripada kita bujang, dulu kita remaja, kita buat apa, Allah ceritakan di padang mahsyar dan semua orang melihatnya. Masa itu yang melihatnya mengatakan, begini rupanya Ustaz Rizal, begini rupanya orang ini, begini rupanya insan ini. Masa itulah tuan-tuan, apa yang disebut oleh Allah berlaku seperti mana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Jadi apa nak buat? Belajarlah menangis pada malam hari. Saya kena tanya diri saya dan semua orang kena bertanya, hari bilakah kita menangis pada malam hari kerana takutkan Allah? Bilakah kita bangun pada malam hari dan kita angkat dua tangan kita, ya Allah, cerita aku engkau simpan. Ya Allah, cerita aku ada di dalam genggamanmu. Cerita hidupku engkau simpan terlalu erat sehingga tidak ada siapa yang tahu dengan genggaman kasih dan sayang. Kita kena angkat tangan, ya Allah, boleh tak engkau padamkan semua cerita-cerita yang tidak elok di dalam kisah hidupku. Ya Allah, boleh tak kau padam semua cerita-cerita yang tidak baik di dalam kisah hidupku sebelum engkau pertontonkan pada seluruh hamba-hambamu di padang mahsyar. Aku malu ya Allah, aku malu ya Allah, aku malu ya Allah. Tuan-tuan, jika masa hidup ini kita tidak bersungguh untuk meminta dipadamkan kisah cerita kita yang tidak elok di dalam kehidupan ini, bermakna kita akan melalui fasa malu di akhirat yang tidak ada penghujungnya, kerana Allah menyebutkan perkara itu, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dalam tafsir Jalalain menyatakan kita sembamkan muka kita ke bumi dan kita malu untuk mengangkatnya kerana kita malu dengan Allah. Inilah saatnya. Tuan-tuan, Abu Lays As-Samarqand sebut lagi antara tanda kegembiraan orang mukmin saat dia dapat melepasi titian sirat. Saya tak tahu saya dapat tidak, tuan-tuan. Sebab kaki kita banyak menderhakai Allah. Kaki kita di dalam hidup ini, kita nak berdiri untuk solat pun tak mampu, tuan-tuan. Kaki kita terlalu degil untuk berjalan ke rumah Allah. Kalau saya tengok diri saya,
banyak mana saya gunakan kaki saya untuk Allah. Berapa kali saya berjalan untuk datang ke rumah Allah. Banyak mana saya gunakan kaki saya pada perkara yang Allah tidak redha. Tuan-tuan, saya selalu bercakap begini. Saya ada cerita saya. Dan tuan-tuan juga ada cerita tuan-tuan. Yang tahu cerita saya, diri saya. Yang simpan cerita saya adalah Allah. Dan tuan-tuan ada cerita tuan-tuan. Dan cerita tuan-tuan yang tahu tuan-tuan. Dan yang simpan cerita itu adalah Allah. Saat apabila kita ini orang yang berdosa kepada Allah, kita tidak akan dapat melepasi titian sirat. Ada orang yang meniti titian sirat secepat buruk, ada yang sepantas kilat, ada yang berjalan, ada yang meniti titian sirat dalam keadaan yang merangkak, yang menyembamkan mukanya. Tuan-tuan, dunia kita boleh bergelak ketawa sepuas-puasnya, tetapi apakah kita boleh bergelak dan ketawa sepuas-puasnya di akhirat? Seperti mana kita bergelak dan berketawa di dalam dunia ini. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, boleh sebut lagi siapa orang yang gembira, iaitu saat mereka yang dapat memasuki jannah Allah. Saya tengok diri saya, semua jamaah tengok diri masing-masing. Aku ada tak sifat ahli syurga? Kita tengok balik dalam Quran. Apa sifat ahli syurga? Kita tengok balik. Kalau aku ada sifat ahli syurga, peluang aku cegah. Tapi kita tengok, saya tengok diri saya. Aku ni ada sifat ahli neraka tak? Biasa balik. Apa sifat ahli neraka yang ada pada aku? Kalau ada, aku kena masuk neraka dulu. Kalau ada, aku kena masuk neraka dulu. Tapi boleh tak masuk syurga tuan-tuan? Boleh. Tapi kita tak nak masuk neraka tuan-tuan. Sebab neraka ni susah. Kita tak nak masuk syurga melalui neraka kerana kita masih ada iman. Walaupun iman kita ini sebesar zarrah, kita tetap boleh masuk syurga. Tetapi kita kena melalui neraka Allah. Kita tak nak cerita neraka. Kita tak nak hidup kita ada cerita neraka. Kerana setelah kita dibebaskan daripada neraka, ahli syurga melihat kita tuan-tuan, mereka mengejek-ngejek kita. Mereka kata, itulah bekas ahli neraka, itulah bekas ahli neraka, itulah bekas ahli neraka tuan-tuan. Ahli syurga ejek kita tuan-tuan, sehinggalah tanda bekas ahli neraka itu dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cerita neraka ini bukan cerita mudah dan cerita senang. Maka berusahalah kita untuk keluar daripadanya. Bagaimana untuk kita keluar daripada neraka Allah? Satu, kita kena azam tinggalkan kejahatan. Kalau tak boleh tinggal semua, berusaha untuk kurangkan buat jahat. Kedua, kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tuan-tuan, tak semua orang kuat. Kadang-kadang kita dah taubat, jatuh lagi. Taubat lagi tuan-tuan, jatuh lagi. Taubat lagi, jatuh lagi. Taubat lagi. Walaupun taubat itu berulang-ulang, yang Allah nak tengok ketika engkau buat salah, engkau tak mengaku salah. Allah nak tengok tu je tuan-tuan.
Ketika kita jatuh pada kesalahan, kita nak mengaku tak? Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, tadi baru aku maki orang. Ya Allah, tadi mulut aku baru saja memaki orang lain. Ya Allah, dan aku tak tahu di mana dia tinggal untuk aku minta maaf. Dalam hidup saya, berapa ribu orangkah yang pernah saya maki dengan mulut ini? Dan siapakah yang saya sempat minta maaf? Jika saya tak sempat minta maaf, orang yang pernah kita maki ini, mereka akan datang kepada kita di yaumil akhirah dan akan tuntut kita. Kata Rasulullah, walaupun ia sedang berada di dalam neraka Allah, dia menuntut kepada Allah, ya Allah, aku menuntut hak aku atas kezalimannya semasa berada di dalam dunia, ya Arhamar Rahimin. Kerana apa, tuan-tuan? Walaupun dia sebagai ahli neraka, kerana dengan dia menuntut keadilan itu dapat mengurangkan kesengsaraan dia berada di dalam neraka Allah. Saya tengok balik, betul lah Imam Syafi'i ni, tuan-tuan kan? Imam Syafi'i ni, dia buat nazam taubat tu, memang ajar kita. Nazam taubat tu kalau baca macam tak ada apa-apa kan, tuan-tuan? Tapi kalau kita renung, memang betul-betul lah, tuan-tuan. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi faham litawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil azimi. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Allah, aku tak layak masuk syurga. Ni Imam Syafi'i, tuan-tuan. Kita pula rasa kita di syurga, hebat kita tu. Imam Syafi'i cakap apa lagi? Ya Allah, aku tak kuat nak masuk neraka Engkau. Fahad li taubatan waghfir dhunubi. Ya Allah, boleh tak Engkau ampunkan dosa? Boleh tak Engkau ampunkan dosa? Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ya Allah, aku tak ada tempat lain nak pergi. Yang ada sifat pengampun Kau aja, ya Allah. Yang boleh ampunkan dosaku Engkau aja. Aku tak ada tempat lain nak pergi. Aku tak ada tempat lain nak tuju, ya Arhamar Rahim. Apa salahnya, tuan-tuan? Sisa hidup kita, akhir baki umur kita, kita sentiasa bercakap kepada Allah tentang dosa dan kesilapan. Sebab itu kata ulama, janganlah engkau mengingati akan kebaikanmu, tetapi seringlah mengingat-ingati akan kejahatan dan kesilapanmu. Kerana sering melihat kebaikan itu menjadikan kita ini sombong dan bongkar, tetapi sering mengingati kesalahan dan kesilapan menjadikan kita berusaha untuk menambah kebaikan yang ada dalam hidup kita. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang saya kasih sekalian, saya rasa cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, ya. Boleh tuan-tuan, ya? Cukup, ya. Jadi saya nak tinggalkan tuan-tuan malam ni begini supaya ada kenang-kenangan. Satu, kita ni tuan-tuan mesti ada waktu sedih, mesti ada waktu kesedihan.
Dan kesedihan itu adalah takdir daripada Allah. Selalu zaman akhir ini, bila orang sedih, dia mengadu tempat yang salah. Dia mengadu di medsos, tuan-tuan. Dia mengadu di Facebook, dia mengadu di Instagram, dia mengadu di TikTok. Salah tempat tu, tuan-tuan. Kena mengadu dengan Allah. Sebab Allah ajar kita, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Bila kita sedih, tuan-tuan, bila kita ada masalah, manusia tak boleh selesaikan masalah kita. Yang boleh selesaikan masalah kita adalah Allah. Yang boleh angkat kesedihan kita adalah Allah. Apa nak buat? Nabi ajar kita akan doa ni, zikir ni, Nabi suruh baca banyak-banyak. Allah angkat kesedihan dalam hati kita. Saya baca 7 kali, tuan-tuan, ya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. 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 Wahai Zat yang bersifat dengan Hayyu dan bersifat dengan sifat Qayyum, birahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah, astaghith, tolonglah aku ya Allah. Astaghith, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Arhamar Rahimin. InsyaAllah ya tuan-tuan, kalau kita tengah sedih, ngadu dengan Allah, nanti Allah dengar. Lalu kadang-kadang kita tanya, kenapa ya saya mengadu Ustaz tapi tak selesai-selesai? Jangan salahkan Allah, salahkan kita. Dulu kita jauh dengan dia, jauh dengan Allah. Bila kita dekat dengan dia, bila kita susah, kita cari dia. Bila kita sakit, baru kita cari dia. Jadi mengadu hari-hari, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kedua, saya nak tinggal kat tuan-tuan doa angin ahmar. Ya, doa ni pendek je tuan-tuan. Dulu saya pernah baca doa panjang. Lalu orang tanya, panjang lah Ustaz. Sebab sekarang ni saya tengok terlalu ramai orang sakit, hospital penuh tuan-tuan. Tak macam dulu. 10 tahun yang dulu, kalau kita masuk hospital boleh lagi duduk dekat katil. Sekarang ni kita kena tunggu kat zon kecemasan dia sampai 2 jam tuan-tuan, baru boleh dapat katil. Ada satu hospital tuan-tuan, sampai dah tak ada katil lah, tu ramai orang sakit. Jadi kita baca doa ni. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar.
Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Apa makna dia? Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada angin ahmar, waddamil aswad, daripada darah hitam, stroke tuan-tuan, wadda'il akbar, daripada penyakit yang besar-besar. Minta Allah tak bagi kita sakit yang teruk, sakit yang besar, ya, dan Allah pelihara kita daripada penyakit, ya, stroke. Ketiga, angin ahmar. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja yang saya dapat sampaikan untuk peringatan diri saya kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jadi sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, yang pertama pada malam ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya kita ada satu madrasah di Kuala Terengganu ini, iaitu di Kampung Gemuruh, Kampung Gemuruh, jalan nak ke mana, Din? Kampung Gemuruh, Kuala Negros kan? Okey, Kampung Gemuruh, Kuala Negros, sebelah Petron tu. Sebelah Petron, dan alhamdulillah tanah tersebut diwakafkan kepada saya oleh hamba Allah di Kuala Terengganu. Bagi saya dia ada dari syurga, tuan-tuan. Sebenarnya saya pun tak tahu kenapa saya buka satu lagi madrasah di Kuala Terengganu ini. Dan ceritanya, sebelum saya terima tanah di Kuala Terengganu ini, banyak tempat yang saya ditawarkan untuk menerima wakaf. Boleh kata hampir kepada seluruh negeri. Di Pahang orang tawar saya 12 ekar, tuan-tuan, tanah getah, tapi saya tolak. Di Alostar, di Perak, di Negeri Sembilan, 3 orang wakafkan tanah pada, tapi saya tak terima, tuan-tuan. Saya tak terbuka langsung hati saya, tapi tak tahu takdir saya. Saya pun tak kerti lah, tuan-tuan. Ni cerita Allah, bukan cerita kita. Takdir Allah. Kita tak boleh nak elak takdir Tuhan. Sampai di Kuala Terengganu, apabila hamba Allah yang baik ini datang pada saya dengan isteri dan keluarganya, ya Ustaz, boleh tak Ustaz terima tanah itu? Tolonglah Ustaz buat satu sekolah, buatlah apa-apa tempat kebaikan. Saya kata saya dah ada 2 sekolah, tak perlu saya buka lagi dah. Kata tolonglah Ustaz. Saya kata saya bukan orang kaya, buka sekolah ini perlukan dana yang besar. Apa perkataan dia? Dia kata, saya yakin Allah tolong Ustaz. Menangis saya tu. Jadi saya patah balik, saya jumpa dia, kata Tuan Haji, saya terimalah, tapi saya nak istiharah dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, saya istiharah malamnya. Tanah yang saya tengok, saya tak pergi tengok lagi, tapi saya mimpi ada satu tanah yang datar dan ada satu masjid yang tertegak di situ. Jadi bila saya dibawa tengok tanah tersebut, saya terkejut, tuan-tuan. Tanah yang saya lihat di dalam mimpi saya itu sama bentuknya, keadaannya, bersihnya. Dia kata dengan Tuan Haji tersebut, Tuan, mudah-mudahan jadi amal jariah kita bersama. Alhamdulillah, hampir dah 3 tahun kita dapat mendirikan satu masjid, tapi kita tak namakan masjid lah, cuma saya niat masjid yang seluas 14,000 kaki persegi dan telah siap, tuan-tuan, alhamdulillah. Dan sekarang kita tengah buat 2 unit rumah dan 1 pejabat. Dan malam ni, tuan-tuan, saya ingin buka lot untuk wakaf pembinaan asrama, tapi kita buka 2,000 lot saja, tuan-tuan, dulu. Sebab untuk kita naikkan tiang dan lantai. Sebab kenapa, tuan-tuan, saya kena buka lot juga? Sebab ramai sangat kawan-kawan tanya, Ustaz dah buka ke sekolah di Gemuruh? Kami nak hantar anak kami, Ustaz.
ya, daripada Kelantan, daripada Kuala Terengganu dan sebagainya. Saya kata tak siap lagi, tolonglah, tolong doakan. Ya, kenapa saya minta tuan-tuan untuk doakan? Saya buka sekolah hampir 30 tahun sekolah saya, dan saya uruskan sekolah almarhum ayah saya 42 tahun. Selama 42 tahun ini tuan-tuan, saya tak minta apa-apa bayaran pada pelajar saya. Makan, minum, api air, tak. Saya minta satu je. Saya minta tolong jadi anak yang baik. Makan kita boleh makan sama-sama. Api air tak apa. Tak nak bagi apa-apa pun tak apa. Ini sepanjang 42 tahun saya buka sekolah tuan-tuan. Sekolah saya dah hampir 30 tahun. Saya tak minta satu sen pun. Makan minum tak ada. Ada orang tanya berapa ustaz duit makan duit minum. Saya kata nak bagi-bagi tak bagi tak apa. Sebab saya nak buat amal salah. Cuma malam ni tuan-tuan, saya nak lancarkanlah lot wakaf. Satu lot RM50. Kita nak kumpulkan dahulu 2,000 lot. Jika tuan-tuan berhajat untuk sama-sama dengan kami untuk wakafkan lot seluas sebanyak 2,000 lot tersebut peringkat awal di Kuala Terengganu ni, tuan-tuan boleh bertemu dengan Din Al-Barakah di depan saya. Sebab dia orang Terengganu tuan-tuan. Saya pergi balik ya. Belum sebab belum duduk lagi di sini. Ya. Dan jika tuan-tuan terus datang ke sekolah, tuan-tuan boleh jumpa dengan Tuan Haji Zaini bin Rahman. Orang dia ada tuan-tuan dekat tepi tiang, jubah hitam, songkok hitam. Ini kita punya kontraktor yang terlibat lah. Tapi saya tak anggap kontraktor lah tuan-tuan. Dah macam keluarga saya, dah macam abang saya, dah macam adik-beradik saya dah. Kita dah tak ada kira siapa dah, dah macam keluarga dah dengan Haji Zaini ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh jumpa direct terus kepada Haji Zaini dan Din Al-Barakah. Dan untuk yang berada dalam live ni tuan-tuan, jika di bahagian utara boleh berjumpa dengan anak angkat saya, Encik Aidil, yang berada di Kulim, Kedah. Dia orang ni datang daripada Sungai Petani, Kulim, dan ada daripada Pening tuan-tuan datang kemari semata-mata untuk buat kerja ni je kerana Allah dan Rasul. Tak ada imbuhan apa-apa. Saya pernah cakap dengan dia orang, kenapa ikut saya bukan orang alim, tak dapat apa-apa pun. Tapi dia kata, ya tak apalah, kami dah buat kerja ni, kata dia, buat dah pulang. Dia tuan-tuan tolong doa dan tolong sampaikan ya. Dan siapa-siapa yang berhajat untuk wakafkan lot, satu lot RM50 ya. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doa kita dapat kumpulkan lot tersebut untuk kita teruskan pembinaan asrama secepat mungkin. Nanti boleh naik tiang lantai, nanti kita dapat naik lagi, kita buka lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat tolong ramai orang, ya, orang yang nak sama-sama dengan kita duduk, sama-sama dengan kita belajar. Nanti kita bantu kerana Allah dan Rasul, tak ada sebab kerana lain. Mudah-mudahan apa tuan-tuan, kita besok madrasah ni jalan, mudah-mudahan jadi kebaikan atas saya, atas tuan-tuan. Itu aja. Ada orang tanya, ustaz kenapa tak ambil yuran? Bukan tak ambil tuan-tuan, cuma saya macam ni lah tuan-tuan. Kalau saya mati, mudah-mudahan benda ni jadi amal soleh saya.